Sebatang kasih dan sayang, walau hanya senyuman. Marilah bergandingan sehingga tercapai impian. Oh, hulur tanganmu, luhurkan penuh ketulusan. Pikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini bersinar. Denahnya penuh ketulusan. Pikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 0389263434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, lagu yang anda baru dengarkan tadi lagu daripada persembahan kumpulan Saujana dengan tajuknya Tulus yang merupakan lagu tema untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia bertemankan Pen dan juga Hazwan untuk waktu ini, dan kita tak nak buang masa lagi. Jom kita nak bersama dengan ikon kemanusiaan kita hari ini. Kita nak cerita tentang survival musim sejuk. Semangat dengan lagu tadi tu, Pian. Iyalah kau. Baik, dan kita bersama ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia satu-satunya, Irma Hasmi Ibrahim di hujung talian kita. Assalamualaikum Irma. Okey Irma. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Irma. Selamat pagi. Terima kasih Irma Hasmi yang bersama kita pagi ini untuk cerita tentang survival musim sejuk. Tapi boleh tak kita ambil kesempatan ni seketika Irma dan sahabat-sahabat sekalian untuk kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah. Jom, untuk sahabat kita, salah seorang pegawai di Islamic Relief Malaysia, saudara Allahyarham, sebenarnya Allahyarham, saudara Muhammad Syahir Syukur yang baru saja meninggal dunia baru-baru ini. Kita doakan beliau bersama para syuhada salihin anbiya dan mursalin. Kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk makluman, Brother Syahir juga biasa bersama kita untuk udara dalam Suara Kemanusiaan. Seorang yang sangat ceria, sangat ramah, sangat hebat, tapi itulah Allah lebih menyayangi beliau. Masya Allah. Baik, jom Irma, kita sambung cerita tentang musim sejuk. Kalau ikut pengalaman kita-kita yang tengah menonton ni kan dekat Facebook, agaknya berapa suhu paling sejuk yang kita pernah berada? Mungkin dekat Turki dulu berapa Celsius? 6 darjah? Ataupun kat rumah 16 darjah airconnya. Itu pernah menggigil kedai-kedai Irma. Tapi bayangkan di satu lokasi, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita bawah kemah canvas aja di musim sejuk. Mungkin Irma ada cerita nak dibawakan hari ni, Irma? Ya, silakan Irma. Betul tu. Bila tanya pasal pengalaman sejuk kan, okey, kalau saya bersama dengan tim Islamic Relief Malaysia pernah ke sempadan Syria di Gaziantep. Okey, waktu itu pun yang saya pernah merasa adalah -9. Okey. Itu pun dalam beberapa jam sahaja, sebab kebetulan kami ke kawasan yang bergunung, so kat situlah yang agak sejuk melampau berbanding dengan kalau kita turun kat bawah dekat town. Okey. So kalau kat town tu lebih kurang dalam 11 lah, 12, 14 macam tu. Itu pun saya tak tahan. Okey. Kalau saya berada dalam kawasan yang -9 tadi tu, memang saya tak boleh duduk kat luar. Saya kena lari masuk dalam bas sebab saya sangat tak tahan, sebab tangan saya dah start rasa kebas-kebas. Lepas tu dia dah start ngilu, dia dah start menyucuk-nyucuk. Untuk beberapa minit, saya rasa dah setengah jam kot macam tu. Tak sampai sejam saya dah tak boleh tahan dah. Okey. Satu okeylah sebab kita tak dibesarkan dalam keadaan begitu. Tapi saya dapat juga rasa momen yang mana tak boleh, saya rasa tak tahulah saya boleh survive ke tak kalau saya berada dalam keadaan macam tu. Okey, kata mereka, okey, kita cerita tentang pelarian Syria. Macam Sufian sebutkan tadi kan, mereka duduk dalam campus.
kemah canvas dan serba kekurangan. Okey, maksud saya serba kekurangan tu kelengkapan musim sejuk. Adakah pemanas dekat situ? Adakah pakaian yang sesuai untuk waktu sejuk? Adakah stokin untuk anak kecil? Adakah baju sejuk? Kan? Adakah selimut cukup untuk satu keluarga dalam satu kemah? Dan bagaimana pula keadaan waktu tu? Salji bukan sekadar turun salji saja. Adakah waktu tu sangat windy, berangin, ribut salji contoh dia? Okey, so bagaimana keadaan kemah? Kalau rumah yang kukuh pun kalau berlaku ribut, boleh berlaku bencana kan? Ini kan kemah canvas dan boleh terbang anytime dan benda tu memang berlaku. Okay, seorang daripada beneficiary yang pernah kongsikan pengalaman dia. Okay, dalam keadaan ribut saji tu, yang mana saat mereka satu keluarga sedang berteduh dalam kemah, ibu-ibu pegang anak dan bapa terpaksa keluar. Bapa pegang kemah. Sebab apa? Takut kemah terbang. Tapi okay, berapa lama bapa dia boleh bertahan dalam keadaan di luar sedang ribut. Okay, dan kaki tak tahu tenggelam dalam salji tu apa jadi kalau kaki kita tenggelam dalam salji kan. Dan kemah, ayah dia pingsan dekat situ dan kemah tu terbanglah. Maknanya habis semua basah kelengkapan yang ada untuk yang mereka survive tu basah dalam tu dan mereka terpaksa beralih ke kemah dan ataupun tumpang ke kemah orang lain. Itu baru cerita satu keluarga. Dan tak mungkinlah waktu salji tu hanya satu keluarga punya kemah aja yang terbang kan. Mesti kemah-kemah lain kesan juga. Itu keadaan mereka kat sana. Dan berapa lama mereka kena menghadapi suasana dan juga keadaan sejuk melampau. Bukan sejuk biasa-biasa, sejuk yang melampau. Beberapa bulan, setiap tahun kan ada musim sejuk. Dan inilah keadaan mereka setiap tahun. Kalau kita cerita pasal budak-budak, okay. Waktu selesai dah tak ada waktu ribut apa semua. Okay. Waktu salji tu mencair. Okay, bagaimana keadaan kawasan camp pelarian tu? Bila cair, air bertakung kat situ tapi air tu masih sejuk. Anak-anak bermain kat situ kan. Budak, itulah budak punya fitrah kan. Nak duduk diam, duduk atas kotak, duduk atas mandom je. Budak mesti nak bermain kan. Jadi mereka begitu. Kalau sebelum ni mereka macam kita di Malaysia bekerja, pergi ke sekolah, tiba-tiba perang tukar 360 darjah ke depan mereka dan anak-anak ni terpaksa menghadapi trauma yang melampau. Dan bayangkan ni anak-anak dia bermain, kaki pun terendam dalam air ni. Dan kalau kita melihat memang kat sana ada banyak masalah yang mana ujung-ujung jari, kaki dan juga tangan lebam, biru. Tahu tak ada satu penyakit yang dipanggil tu. Saya lupa lah nama penyakit dia. Apa, gangren ke? Gangren dia mati tau ujung-ujung jari ni. Dia mati dah. Kaki tangan jadi bengkak, lepas tu jadi bengkok. Tu mereka hadapi. Dan kalau tengok kami gambar tangan je ni tangan orang tua ke? Tak, tangan kanak-kanak sebab apa terkesan dengan cuaca yang terlalu sejuk tu. Bayangkan keadaan mereka macam tu. Jadi bila kita cerita tentang kempen yang kita jalankan ni, Islamic Relief memang jalankan kempen ni setiap tahun. Terutamanya di waktu musim sejuk macam sekarang ni lah. Sebab ini antara cerita yang saya boleh kongsikan bagaimana keadaan mereka. Ini pengalaman Irma sendiri bersama sahabat Islamic Relief Malaysia yang turun sendiri ke lokasi. Macam Irma sebut tadi lah, kalau negatif itu baru negatif 9, sekejap dia boleh duduk kat luar tu kan. Ini pun tak boleh tahan. Ini kan yang dilalui oleh saudara-saudara kita. Bukan satu keluarga je tapi ramai sekali di kalangan mereka yang sebenarnya dalam masa yang sama lapar. Lapar. Di waktu musim panas pun lapar. Musim sejuk pun lapar. Lagi-lagilah lapar. Dalam keadaan yang sama nak cari bahan bakar yang sangat sukar dan keadaan kemah mereka yang sangat daif itu. Inilah masanya untuk kita tunjukkan keprihatinan kita. Kita bukan apa Irma, Azwan dan sahabat-sahabat sekalian. Kita ni kat Malaysia seronok kadang-kadang bercerita nak pergi bercuti lah Istanbul tengah musim salji ni. Nak kena pergi ni, nak rasa salji. Rasakan kalau kita dapat berada di kemah-kemah pelarian saudara-saudara kita macam Irma kongsi tadi. Tak terbayang sebenarnya. Saya bila sebut tentang lapar tu memang susah nak bayangkan macam mana kehidupan saudara-saudara kita. Mungkin Irma boleh cerita sikit Irma pengalaman dulu-dulu dapat ke kem pelarian saudara-saudara kita di Gaziantep di Turki tu. Okey, yang tadi saya ceritakan tentang pengalaman di pelarian. Okey, tapi selain daripada kat kem pelarian Pian, mereka juga ada yang dah bebas keluar daripada kem tu dan mereka kena sebat. Okey, sebab kem ni dia tak selamanya ada kem tu kat situ. Okey, pada sampai satu tahun. Yang jadi tangan kaki tu nama dia frostbite. Nama dia. Jadi tangan dan kaki beku dan mati. Benda tu berlaku bukan kata orang dewasa, anak-anak pun banyak mengalami masalah tu. Okey.
Sama balik cerita apa tadi? Okey. Daripada camp pelarian, bila mereka sampai satu waktu mereka kena keluar survive sendiri. Okey, kebanyakan yang saya jumpa waktu pengalaman saya ke sana, mereka dah kehilangan bapa tau. Dan ibu-ibu tunggal tu maknanya dah tak ada suami lah, anak-anak kehilangan bapa lah. Ada juga anak-anak yatim piatu yang hilang kedua-dua ibu bapa. Okey, yang ibu tunggal yang survive mungkin anak mereka masih kecil-kecil tau. Dan bila mereka dah tinggal 2 ke 3 tahun ataupun mungkin cecah ke 4 tahun, anak-anak mereka dah besar. So sampai satu tahap mereka terpaksa keluar dan survive sendiri. Jadi itulah mereka masuk ke Turki dan kerajaan Turki memberi kelonggaran di mana pelarian boleh bekerja seperti kerja-kerja kasar lah, mana kerja buruh contoh dia. Kalau ibu-ibu tu kan dia pergi ke rumah-rumah orang, dia orang bersihkan rumah-rumah orang, jadi pembantu, contoh dia macam tu kan. Okey, tapi berapa je gaji yang mereka boleh untuk survive dan tanggung kehidupan mereka. Sebab mereka kena fokus pelajaran anak-anak, mereka kena simpan untuk makanan, bekalan diorang kan. Kemudian dia kena simpan untuk pelajaran anak-anak, kelengkapan, buku-buku contoh dia. Selain daripada makanan, mereka juga kena sediakan wang untuk mereka sewa. Sewa bukan sewa rumah, sewa bilik. Dan bilik tu lah mereka akan convert, dekat situlah dapur, kat situlah ruang tidur, kat situlah ruang tamu mereka, dekat ruang permainan anak-anak mereka. So sangat sempit dan kecil, tapi Masya Allah pergi kat sana, apa yang saya sangat terkejut, mereka tak komplain. Mereka bersyukur dengan kehidupan tu sebab mereka kata sekurang-kurangnya mereka ada tempat berlindung, tempat berteduh. Itulah kelebihan mereka yang mana saya belajar lah. Kita pergi sana nak tolong orang, tapi tengok mereka yang tolong kita secara rohani lagi. Kan. Itu pergi sana memang bagus lah untuk diri sendiri sebab bila balik tu insaf sangat-sangat. So dia kena selalu pergi misi supaya kita sentiasa beringat tak lupa diri. Sebab apa kita pergi sana, kita je bantu mereka dari segi keperluan, mereka membantu kita daripada memperingati yang bersyukurlah dari kehidupan ni dengan apa yang kita ada. Sebab kita tengok kehidupan mereka lebih jauh susah daripada kita, tapi mereka tak komplain, tak merungut, tak bersungut, mereka bersyukur. Tapi bila tiba waktu musim sejuk, wang yang mereka bekerja tadi saya cakap tu kan, dia nak kena simpan untuk benda yang lebih priority. So mereka tak mampu nak pergi shopping kelengkapan baju sejuk. Maknanya baju sejuk, selimut ataupun sebab baju sejuk kan harga dia berbeza berbanding dengan baju biasa kan. Itu juga kalau blanket, dia ada blanket khas dia untuk musim sejuk dan mereka kena sediakan, contoh kalau mereka ada pemanas kat rumah yang manual pakai tak pakai elektrik, pakai arang, mereka kena beli arang pula kan. Dan arang bukannya harga yang boleh murah-murah, mereka nak kena sediakan arang tu berbulan-bulan kan. Kalau kita tengok package yang disediakan oleh Summit Relief pun ada termasuk dalam package untuk sediakan arang untuk mereka. Sebab tak semua rumah ada elektrik yang boleh pakai pemanas elektrik. Mereka kena bakar kayu arang tu. Itulah kehidupan mereka yang saya pergi sana. Tapi kan ada satu yang saya nak kongsikan yang mana walaupun mereka susah, mereka sangat meraihkan tetamu. Ada satu rumah tu dan kami nak sampai, tahu tak, kami sampai masuk-masuk rumah bau sedap sangat macam bau nasi Arab gitu. Lepas tu dia ajak kami duduk dekat ruang tamu dia tu lah kan, maknanya kat ruang tamu tu ruang tidur dia juga sebenarnya, tapi tempat tetamu datang dia lipat di depan, dia buat tu tempat duduk kan. So dia kata dia jemput kita orang makan. Saya dah masak, dia cakap. Kita yang datang nak tolong dia datang dia nak jamu kita. Kita macam tak tergamak kan nak makan. Tapi itu cara mereka meraihkan tetamu. Ya Allah, saya macam patut makan ke tak patut makan? Sekeliru sangat. Yelah, tak makan kecil hati pula. Tapi kadang-kadang sehari bulan itu je yang ada, itu je yang tinggal sebenarnya kan. Tapi dia raihkan. Nanti besok lusa dia nak makan macam mana sebab dia meraihkan tetamu. Dia masak tu beria tau. Jadi tak sampai hati nak makan. Jadi kisah terakhir dia nanti kita to be continue saya makan tak makan. Kita sambung kejap. Kita berehat kejap Irma dan sahabat-sahabat sekalian. Ampun Irma memandai pula nak gantung cerita tu. Sahaja nak bagi kita suspend. Irma makan ke tidak? Wadah yang disediakan oleh saudara kita sewaktu mereka menziarahi dan misi kemanusiaan khususnya untuk pelarian Syria di musim sejuk. Baik, kita berehat dulu Irma dan juga sahabat-sahabat semua, dan anda yang sedang mendengarkan kami di radio pun anda boleh bersama kami di Facebook IKIM FM dan juga Facebook Islamic Relief Malaysia untuk bersama-sama kita menonton rancangan ini Survival Musim Sejuk yang kita bawakan topik untuk pagi ini. Dan kita berehat dulu, kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
اللهم عافني في بصري. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. PIDM Automatic to kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. PIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. Ya, anda masih lagi bersama Pian dan juga Hazon untuk Warna Pagi dan kita berada di pusingan kedua untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Kita masih lagi sedang bersama dengan ikon kemanusiaan IRM iaitu Irma Hasmi yang mana kita masih lagi bercerita tentang survival musim sejuk. Dan tadi Irma dah tinggalkan cerita pada macam mana beliau disediakan. Saya tak terbayang. Disajikan dengan juadah oleh saudara sahabat pelarian Syria kita. Ada pula yang tolong jawab dekat komen. Saya terbaca kat komen tu. Seeloknya makan je lah Irma, tapi kena bayar lah. Senang tuan rumah nak refill stok dia. Kalau tuan rumah tak masak stok lama, tetap akan basi, rosak juga kan. Macam tu. Jadi jawapannya macam mana Irma? Apa yang berlaku? Okay. Yang Sambung. berlakunya kami makan ajak anak-anak dia sekali. So kita makan berjemaah lah. Maknanya kita nak anak-anak dia pun dapat merasa makanan yang istimewa tu. Maknanya itulah dinamakan kongsi rezeki kan. Kalau kita tukar makan dia orang tengok je. Tak boleh macam tu. Ya Allah. Jangan. Gamak kan. Gitu ceritanya. ceritanya. Dan kami ke rumah-rumah. Waktu tu kita lawat mereka kan. Satu sebab dia sebab kita nak edarkan voucher. Okay, voucher pembelian barangan musim sejuk yang disediakan oleh Summit Relief Istanbul masa tu. Okay, so masa tu kan kita orang ajak mereka jemput nanti datang. Kita sediakan voucher contoh satu voucher tu berharga 500, okay. Bukan ringgit Malaysia lah, nilai wang mereka lah kan. Okay, so bawa, so 500 voucher ni mereka boleh bawa ke butik yang telah dipilih oleh Summit Indonesia yang kolaborasi bersama. So mereka boleh ambil barang bernilai 500. Kenapa kita buat macam tu? Kenapa kita tak beli siap-siap dan kita bagi pakej sama rata? Sebab setiap rumah memerlukan keperluan yang sama. Betul. Kalau kita bagi baju sejuk orang dewasa, tiba yang dewasa seorang je. Yang lain semua anak-anak kecil. So kita dah salah bagi barang kan, membazir kat situ. Jadi so kita bagi dia voucher, dia bawa voucher tu pergi ke kedai dan mereka akan beli ikut keperluan masing-masing setiap keluarga. Setiap keluarga perlukan berbeza-beza. Mungkin dia dah ada baju sejuk, dia tak ada selimut contoh dia kan. Ataupun dia tak ada selimut, dia ada baju saja. So mereka akan boleh beli ikut keperluan setiap isi rumah. Dan lebih sesuai lagi. Macam tu lah. Dan mereka pun gembira dan mereka rasa sangat bersyukur dengan cara begitu sebab tak akan berlaku pembaziran lah dekat situ. Mungkin kadang kita bagi benda yang mereka dah ada. Sedangkan mereka perlu yang lain. Jadi kita dah tersalah bagi kan. Jadi seelok-eloknya kita bagi wang berbentuk voucher macam tu dan mereka akan habiskan voucher tu untuk beli setiap keperluan yang diperlukan macam tu. So benda tu lebih orang kata lebih praktikal untuk keperluan mereka dekat sana. Itu logiknya lah kenapa voucher.
Kenapa? Untuk Tapi itu yang untuk yang mereka survive dekat luar lah, mana dah tak duduk di kamp pelarian. Tapi di kamp pelarian masih ada juga yang package yang kita sediakan, dan kita pun ada target negara-negara macam kalau saya berpengalaman menyantuni pelarian Syria. Sebenarnya bukan di Syria saja yang memerlukan waktu musim sejuk ni, ada juga di negara-negara lain, contohnya di Afghanistan kan, di Balkan, di Kabul contoh dia. So kita banyak bukan fokus dekat satu negara saja, musim sejuk ada beberapa negara lain. Dan kalau kita tengok package yang disediakan oleh Summit di Indonesia, kalau saya terangkan mungkin tak berapa jelas, boleh terus layari ke website ataupun ke Instagram sebab ada poster yang dikongsikan dekat situ. Tapi antara itu satu saya beritahu dulu, target kita untuk musim sejuk ni adalah 300,000. Okey, sebab kita bukan tolong satu negara, kita bukan tolong satu keluarga, kita tolong ramai, okey. Dan mereka ni semua memang di bawah senarai nama penerima manfaat Summit di Malaysia. Okey, dan kita ada package sediakan, antaranya ialah Stay Warm with Love berharga RM150. Ini untuk di Syria. Dan satu lagi adalah Stay Safe with Love RM250 di Afghanistan. Okey. Dan nilai ni kalau kita tengok, kalau kita convert duit mereka, 250 tu jadi sikit tau kan. Kami mereka yang berada di Turki kan, so nilai currency tu berbeza. So jangan rasa macam 150 tu banyak ke, sebenarnya kalau 150 dia convert duit mereka, sikit je barang mereka boleh beli. So kalau kata kita ada extra rezeki kat sini, walaupun kita rasa susah sebenarnya, kita kongsi lah. Kan kita tahu kan Allah dah bagi tahu dah, Rasul dah pesan dah, lagi kita bagi, lagi Allah bagi balik kat kita kan. So jangan beragak-agak dalam bersedekah, insya-Allah kita bantu orang, Allah bantu meringankan kepayahan kita juga. Jadi untuk tahu lebih lanjut atau lebih jelas lagi apa senarai-senarai barang yang disediakan setiap package yang kita buka untuk anda semua, anda boleh layari ke website Islamic Indonesia, okey? islamicrelief.org.my ataupun semua akaun media sosial, cari je Islamic Relief Malaysia. Ada info, maklumat, poster yang Irma dah sebutkan tadi, termasuk kempen terkini, kempen musim sejuk kita untuk membantu. Kita nak ajak sahabat-sahabat pergi ke lokasi-lokasi tersebut memang sangat mencabar lah, memang tak boleh lagi lah kan. Tapi inilah cara kita dengan menyumbang. Macam mana Irma, kalau boleh ceritakan lebih lanjut sumbangan tu boleh kita buat ataupun boleh kontak siapa Memang mudah sebenarnya sebab Summit Relief dah menyediakan pelbagai platform. Okey, kalau anda nak number account pun disediakan. Semua bank, boleh katakan majority, kalau anda nak saya ada Maybank, ada Bank Islam, ada. Itulah saya kata buka media sosial Summit Relief Malaysia sekarang ada poster khas yang disediakan. So ada semua senarai account number. Kalau kita tak nak through online lah, mana anda nak cash deposit pun boleh, ataupun nak secara online. Contohnya macam anda buat shopping tu, shopping online setiap hari kan. Setiap hari sekarang shopping online. So alang-alang selitkan juga shopping untuk semua. Sebab apa? Kalau kita pergi ke Shopee kan, saya pasti majoriti ramai ada app Shopee ni. So korang alang-alang banyak follow akaun-akaun bisnes kat situ. Follow juga akaun Islamic Relief Malaysia di Shopee. Okay, Shopee sekarang cari sekarang cari akaun Shopee, akaun Summit Relief Malaysia di Shopee Malaysia. Jangan pergi Shopee tempat lain lah. Shopee Malaysia tahu. Apps dia, search sekarang Summit Relief Malaysia, follow. Ada package serendah RM5 ke RM1 kalau tak nak saya. Kalau ada kempen yang RM1 tu RM1 je. Saya mesti kalau ada Shopee Pay kan. So Shopee Pay tu apa kata setiap hari ambil yang RM2 ke RM3 ke RM5 ke. So kita add to cart juga. Jangan add to cart barang je, add to cart juga package-package untuk membantu. So kalau tengok dekat Shopee, Summit Relief Malaysia tu, kita ada sediakan semua tahu juga, maknanya bukan kempen untuk Syria sahaja, untuk musim sejuk sahaja, tapi ada juga kempen-kempen lain. Contoh dia macam local emergency, Mayati punya kempen, DUAS dia untuk pembinaan wakaf sistem air. Telaga air dekat Afrika. Kat sana kita tahu kan kekurangan air tak ada. Kalau dengar pengalaman tu, orang yang terkejut saya rasa banyak pun selebriti kita di Malaysia yang pergi kat sana, tengok dia minum air kat mana, dia cedok air kat mana, dekat lopak-lopak air tanah tu. Air tu warna apa? Warna teh tarik, tapi dia bukan teh tarik, dia air lumpur kat situ. Tapi itulah air yang paling bersih mereka ada. Jadi kita nak bina telaga air tu, kita kena drill dalam sampai jumpa punca air. Dan kita nak air tu air bersih. Jadi kos tu yang sangat tinggi lah. Itu yang kita kutip dana untuk kempen buat telaga air di negara sana. Okay? Dan kita ada juga My Sedekah, dan kita ada juga untuk Palestin, saudara kita di sana, kita tak pernah lupakan, mereka sentiasa
masalah perang tu kan. Kita bina bangunan roboh. Jadi kita nak rebuilding Palestine. Jadi anda boleh pilih je package mana yang anda ingin. Itu di Shopee. Tapi kalau di website Sambil Indonesia yang Pian sebutkan tadi, www.islamic-relief.org.my, kat situ pun mudah juga. Klik je package mana, masuk. Lepas tu check out je. InsyaAllah kita memudahkan cara anda untuk dapat pahala. Saham akhirat. Kita tahu kan kita lepas mati ni apa je amalan kita yang berterusan pahala dia. Kan antara dia bersedekah lah, saya daripada doa, saya daripada ilmu kan. Jadi sedekah. Kita pun pernah dengar cerita orang yang dah mati tu nak dihidupkan semula sebab apa nak hidup balik? Nak bersedekah. Jadi kita dah tahu kisah tu, kenapa kita nak menidakkan keadaan itu kan. Jadi grablah peluang tu selagi kita ada peluang dan ada kemampuan, insya-Allah. Baik Ustazah. Macam operator lengkap maklumatnya dikongsikan hari ini untuk sahabat-sahabat kita menyantuni saudara-saudara kita yang sangat-sangat memerlukan, khususnya di musim sejuk. Bila cerita tentang survival musim sejuk, dan banyak lagi kempen-kempen lain yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Mungkin sikit pesanan dan harapan Irma sendiri untuk sahabat-sahabat kita yang dermawan, insya-Allah. Irma? InsyaAllah, amin. Terus kira amin je dengan dermawan kan. Amin. Dengar hari ni dapat peluang mendengar perkongsian kami pagi ini, saya harap boleh sebarkanlah maklumat ni, maknanya war-warkan kepada semua. Kita create awareness benda yang baik-baik kan. Maka pun kita nak tolong juga pahala. Mungkin kita kadang hari ni hari ni tak sempat lagi nak bersedekah ataupun mungkin tak mampu lagi ke, tapi kita tolong sampaikan kepada orang lain. Nanti orang lain buat, kita pun tolong sekali rezeki kan. Jadi terus sampaikan sebab kita tahu kan tak semua mungkin ada peluang nak dengar pagi-pagi ni kan, dengar saya bebel-bebel pagi ni. Kita sampaikanlah kepada saudara mara, ahli keluarga, sahabat kan, dan sampaikan juga tonton kita setiap pagi hari Isnin pukul 9.30 pagi. Kita memang slot khas bersama Sam Pilih dengan Ikim. Okey? Nampak memang lengkaplah informasinya. Terima kasih juga Dr. Iqbal ni pun katanya sangat setia dengar Ikim. Memang tak pernah ketinggalan lah dengar perkongsian termasuk apa yang Irma kongsikan hari ini. Okey, semoga kepada semua penderma yang selalu setia bersama dengan Sambil Indonesia. Kan, insyaAllah. Untuk Irma jugalah, moga-moga ini pun saham pahala untuk Irma, sekeluarga, dan juga kita teruskan kempen-kempen yang dibawakan khususnya bersama Islamic Relief Malaysia. Okey, Irma, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Irma Hasmi, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan hari ini. Ya betul, dan pasti perkongsian daripada Irma tadi mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Isnin hari ini 22/11/2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zara. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama-sama berkongsikan tentang Major Depressive Disorder. Agak-agak hari ini Ustaz nak bersiaran dari mana tu? Nampak dekat story Ustaz, sharing Ustaz kat Instagram macam dekat Dubai tu, menyelam laut dalam tu nampaknya Ustaz. Tapi tak tahulah, nantikanlah perkongsian Al-Fadhil Ustaz kita sebentar lagi. Dan untuk Warna Pagi, kita jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Lagi.